Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa Habibil Makki Khatabil Nabiyyin Habibillah Muhammadin Amin wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatiha. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihi al-awwal ar-rahman ar-rahim al-'abadihi bil quburi bi rawhi wa rayhan maliki yawmiddin yahkumu 'ala bi'adlihi bil 'adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Insyaallah kita lanjut lagi pada lanjutan kalam hikmah yang seterusnya, lanjutan sambungan kepada kalam induk 272 yang muka surah 773 di bawah tajuk kecil munajat memohon ilmu laduni. Besar tajuk ini sebenarnya, perbahasannya, persoalannya adalah sangat besar ya. Kata musannif lagi bahwasanya hal-hal yang bersifat hakikat dan ma'rifah, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hakikat, yang berkaitan dengan ma'rifah, segala kaitannya yang punya hubungan dengan ilmu hakikat, yang berkaitan dengan ilmu ma'rifah, tidak boleh terlepas daripada pengetahuan-pengetahuan yang merupakan limpahan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi masuk dalam perkara hakikat. Memang kita tak boleh belajar hakikatnya, soal hakikat kita tak dapat mempelajari, hanya kita boleh dengar sajalah ada perkara-perkara yang luar biasa berlaku, tapi kita sendiri tidak dapat kita tak boleh guna dengan kekuatan akal untuk menyelam persoalan hakikat. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makanya yang dikata oleh yang disebut maksud di sini dan soal ilmu hanya kita untuk memahami ilmu yang ada menjurus kepada soal hakikat yang mana Allah Subhanahu wa taala memegang langsung terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut sebagai ilmu laduni yang kita faham ya. Yang ini berupa ilham di luar daripada usaha-usaha biasa nampaknya. Dalam hasilkan ilmu pengetahuan, ada kalanya juga timbul daripada pemahaman-pemahaman halus dari wahyu ilahi dengan ilham. Kadang-kadang kita dapat melakukan satu perkara itu hanya bergantung kepada ilham, bukan ada keterangan daripada mana-mana ilmu ya, ataupun sumber-sumber ilmu yang tertentu, tidak. Ya, ada orang yang boleh buat perkara yang luar biasa tidak dengan bersandar pada ilmu naluri biasa seperti mempelajari ataupun melalui kitab ataupun berkenaan dengan ataupun mendapatkan penjelasan daripada mana-mana guru dan sebagainya. Langsung daripada Allah bimbing, Allah runtun dan Allah tuntun dia, dan dia dapat laksanakan, dapat lakukan perkara-perkara yang tertentu
dengan jaya, berhasil. Kadang-kadang kerjaan-kerjaan itu di luar batasan, di luar penilaian manusia. Ya, itu di antara yang kita lihat sebagai contoh yang berlaku kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, sebagai contoh dalam surah Al-Kahfi ada sebut. Maka itu dikatakan tadi ada kalanya juga timbul daripada pemahaman halus dari wahyu ilahi, hadis dan sunnah Rasulullah SAW, kalam dan sunnah para sahabat, perkataan dan perbuatan hamba-hamba Allah yang saleh, bahkan juga isyarat dan pemahaman dari alam maya pada ini. Marilah kita lihat pula munajatnya yang berikut. Ini kitabnya Risalatul Laduniyah, nama kitab. Dia kata dalam orang yang lagi banyak ilmu disiplin ilmu yang ada kepadanya akan lebih terdedah dan mudah diatur dengan ilmu laduni. Dia bukan belajar satu ilmu saja, bagai disiplin ilmu. Ya, apa juga ilmu sama ada ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, ilmu secara ilmiah, ilmu secara secara ilhamiah. Semuanya ilmu-ilmu ini akan mendorongkan dia untuk dilayakkan diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam Imam Ghazali ya, dia kuasai berbagai ilmu. Sebab itu digelar dia Hujatul Islam. Ya, Hujatul Islam, disiplin ilmu cukup banyak dengan dia. Ya, apa-apa ilmu yang ada semua dia pelajari. Ya, sampai buktinya dapat kita lihat dalam buku dia, kitab dia. Kitab-kitab penulisan peninggalan Imam Ghazali itu menunjukkan tentang kepintaran dia, luasan ilmu yang dia kuasai. Nampak ya? Itu dia, sehingga scholar British sendiri telah telah merujuk kepada kitab yang kamu kena baca, kitab Ihya Ulumuddin. Di mana ditanyai oleh Syekh Muhammad Aqib kepada seorang scholar British, ya, tanya kepada dia, ya, apakah buku kitab yang patut orang Islam kena baca? Tidak, ya. Boleh? Maka itu dia jawab Ihya Ulumuddin. Mana dia baca dulu, belum kita baca. Hebatlah orang yang sekolah British, bukan Islam. Ya. Jadi makanya apa yang boleh kita fikirkan sebagai suatu sandungan yang tinggi lah, ya, kepada satu pengiktirafan yang begitu tinggi kepada Imam Ghazali rahimahullah anhu. Sehingga dalam kisah Isra wal Mi'raj, kalau kita rujuk, walaupun tidak ada hadis-hadis yang sahih dekat kawan ini, Imam Ghazali tak pada akhir zaman Nabi, mana dia Imam Ghazali lagi. Ketika Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Musa, masa nak turun, jumpa Nabi Musa lagi sekali. Nabi Musa tanya dekat Nabi Muhammad, wahai anakku, ya, apakah benar dikatakan, bagaimana dengan umat kamu yang kamu akan tinggal ke belakang ini? Umat yang akan datang ni, bagaimana keadaan mereka dengan sunnah kamu? Nabi kata, umat aku, ya, umat aku di mana tarafnya macam ulama-ulama aku, tarafnya macam nabi-nabi Bani Israel. Ulama-ulama aku, Nabi Muhammad kata tarafnya macam nabi-nabi Bani Israel. Oh, no, maksud dia ada Nabi Bani Israel lah, ya. Dia kita buktikan, dia kata Nabi Muhammad, bukti Allah, Nabi pun minta kepada Allah tunjuk bukti. Muncul, kalau Imam Ghazali tak ada lagi, muncul Imam Ghazali. Muncul Imam Ghazali ketika itu, ya, di depan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad kata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kau tanyalah kepada dia apa ilmu yang kau nak tanya kepada dia. Tengok, ya? Maknanya dibawa akan satu modul yang begitu kemas Imam Ghazali. Ini kisah Isra
kisah Isra dia bawa babi kan. Ya. Saya ingat saya orang kedua nak cerita ni, orang pertama yang cerita bab ni. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia ada bawa kisah Isra dan Mi'raj, dia bawa cerita. Nampak? Ya. Ada rujukan kitab-kitab kita lah berkenaan perkara ini. Ya. Kalau cari dalam hadis saya juga. Ya, dan hadis-hadis kita buka jumpa ada kisah jatuhnya halus. Tapi ini beri erti bahawa ketinggian kemuliaan. Itulah yang ditanya oleh Sir Arnold Toynbee. Sir Arnold Toynbee, sekolah British, yang ditanya oleh Muhammad Asyamun Abdul, wahai Tuan, kamu berilah satu cadangan, apakah patut umat Islam dibaca kitab yang mana, buku yang mana sebagai ilmu yang boleh melengkapi. Maka dia kata Sir Arnold Toynbee, baca kitab Ihya Ulumuddin. Ini kalau orang berhenti, orang boleh baca lah. Dia buat penguasaan ilmu yang luas dengan bahasa, aneka bahasa yang dapat dikuasai. Katanya Imam Ghazali boleh dapat menguasai 18 jenis bahasa, 18 jenis bahasa. Ya, Hang Tuah dapat 12 bahasa. Hang Tuah, ya. Sebab tu Hang Tuah dalam sejarah Hang Tuah juga, Hang Tuah sempat bertemu dengan Leonardo da Vinci. Ya, Hang Tuah sempat bertemu dan juga diakui oleh Alfonso di Albuquerque. Ya, minta supaya Hang Tuah datang bertemu dia, membantu dia. Nampak ketika itu Hang Tuah ada di Singapura. Di Singapura, Singapura masa itu. Jadi Alfonso dalam buku dia ada tulis cerita Hang Tuah, seorang yang begitu genius, yang luar biasa, ya, yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu dia. Ya, tidak ada dalam kenyataan yang tak dapat dibantah oleh sejarah. Itu kelebihan mereka. Bergantung, saya nak tunjuk di sini bukan apa keluasan ilmu. Ya. Lagi banyak ilmu yang kita kuasai, lagi terdedahlah kita kepada ilmu laduni. Itu paling penting. Ya, belajarlah apa-apa ilmu juga. Walaupun kita bukan jadi doktor, belajarlah ilmu doktoran sikit-sikit. Tak banyak apa. Ya, kita bukan menguasai semua bidang, tapi kita tahu juga bidang-bidang yang wujud di atas bumi. Bacalah buku ataupun melihatnya. Ada mudah-mudahan dalam media sekarang ini untuk kita kuasai berbagai macam hal. Tak boleh banyak pun kita dapat sikit-sikit pun jadilah. Ya, dengan banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai, pengetahuan ini boleh membuka satu kelayakan yang kita layak menerima ilmu daripada Allah langsung, ilmu laduni. Kerana Allah nak kasih kepada penuntut-penuntut ilmu. Ya, wa ma yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Taala kata, barang siapa diberikan Allah hikmah kepadanya, maka dia dapat ataupun mampu melakukan berbagai macam kebajikan. Ya, ada hikmah boleh buat macam-macam kebajikan. Semua benda jadi kebajikan. Saya makan, minum, tidur pun jadi kebajikan. Benda-benda harus yang banyak ni akan diolah, ubah menjadi kebajikan. Kerana hikmah dan ilmu. Ya, itu yang kita tadi ini satu soalan yang kita patut mengambil kira sebagai berat pentingnya ilmu. Sambung lagi insya-Allah. Jadi kita nak uraikan di sini. Oleh kerana itu pemberian Allah, maka tidaklah perlu dipelajari ilmu laduni ini, sebaliknya ia merupakan hasil daripada amalan dan taqarrub kita kepada Allah. Kerana Allah ada sebut dalam surah, kita buka dalam Al-Baqarah ayat 282. Ayat 282 kata Allah, wattaqullaha yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memberi ilmu kepada kamu. Ya, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, bahwa Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu aman, mengetahui segala-galanya. Jadi contohnya orang yang bertakwa kepada Allah ni akan diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata takwa ini paling mudah kita nak faham, tunailah apa yang Tuhan perintah suruh, tinggallah apa yang Allah larang dan berkata sebanyak mungkin. Ya, daripada tahap-tahap yang wajib sampai tahap yang makruh, sampai tahap yang harus. Kita
kita kena ada 3 ciri. Kita kena faham. Pertama, 3 yang haram dulu. Perkara-perkara yang haram tu kita kena kenal betul-betul. Jelas yang haram tu. Kuasailah anhu mengetahui perkara-perkara yang haram. Sebab itu Sayyidina Umar bila ditanyai orang apakah amalan yang paling afdal, tanya kepada Umar bin Khattab, dia kata kamu mengetahui menyelidik segala perkara yang haram. Nampak? Dia semua kenal yang haram-haram dulu. Kenal yang haram-haram dulu. Apa yang ditegah oleh Allah, apa yang tak boleh, apa yang jelas melalui Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di sini kita boleh baca buku yang ditulis oleh ulama-ulama, macam buku yang mutakhir yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, Al-Halal wal Haram Bainal Islam. Ada buku itu terjemah dalam bahasa Melayu, Halal dan Haram dalam Islam. Ada buku itu tuan-tuan pergi ke kedai kita, ya, Al-Halal, Halal dan Haram dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beli baca buku itu juga habis, ya. Khatamkan kitab itu pergi habis, InsyaAllah tuan-tuan akan dapatlah maklumat-maklumat perkara-perkara yang haram, apa yang tak boleh dan apa yang boleh. Itu yang pertama. Itu kata Umar bin Khattab. Sahabat afdal amalan ialah kamu mengenal, mengetahui. Maka itu yang pertama sekali tuan-tuan hadirin-hadirat sekalian. Kita mengenal yang haram dulu. Sedaya upaya menolak, meninggalkan segala urusan perkara-perkara yang haram. Ini adalah tuntutan takwa. Lepas itu cari pula yang makruh. Apa yang makruh ni? Makruh ni perkara yang dibenci oleh syarak. Mukallaf mengerjakannya. Apa? Bukan Allah larang, ya. Dia benci, ya. Dia larang. Ya. Abghadul halal 'inda Allah talaq. Al-Quran Nabi kata, sehalal-halal perkara yang Allah Taala benci apa dia? Talak. Nikah, cerai, talak. Sehalal-halal perkara yang dibenci oleh Allah, bukan Allah larang, boleh talak. Jadi maknanya sehalal-halal perkara yang Allah tak suka ialah talak. Kalau boleh jangan cerai. Nampak, ya? Kekal rumah tangga, kekal fikiran, kekal mengaji. Tapi kalau dah tak ada jalan keluar, Tok Qadi pun pesan kita, kan, maka akad nikah jadi baca yang dulu, ya. Dia pesan dulu, kan, di mana Allah perintah kita supaya ma'ruf. Kiranya kalau kita tidak dapat kesempatan jalan yang boleh selesaikan, maka berpisahlah kamu dengan cara yang baik. Nampak? Tok Qadi dia baca ayat itu dulu sebelum dia akad nikah, ya. Itu paling penting, kan. Jadi maknanya kita mengambil kira sebagai satu jalan yang paling baik. Contohlah, jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci, bukan dia larang. Perkara yang dia benci oleh syarak, mukallaf mengerjakannya, itu dia panggil makruh. Makruh, ya. Jadi apa yang makruh tinggal. Baik, kalau kita sudah kenal yang makruh ni pula, daripada makanan, daripada pakaian, daripada ibadat untuk apa? Lebih-lebih ibadat lagi lah, apa-apa yang makruh dalam ibadat. Contohnya sembahyang baca Fatihah saja makruh. Sembahyang tu bukan jadi sunat yang sempurna, sembahyang tu jadi makruh. Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin arrahman waladhdallin amin. Allahu Akbar, dia ingat benda sunat ni. Benda sunat ni tak apa lebih kurang. Dia sebenarnya anggap lebih kurang sunat tu, nampak. Maka Allah pun bagi dia lebih kurang. Makruh lah sembahyang tu. Sembahyang tak lega, ya. Tak cantik dalam sembahyang tu. Masa kat sembahyang tu datang, Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang macam mana aku sembahyang, macam kamu tengok aku sembahyang, macam mana kamu tahu aku sembahyang. Takkan Nabi sembahyang sunat dulu lah. Nabi sembahyang sunat dulu tu, cuba kita fikir. Rasulullah takkan sembahyang sunat lagu aku buat ni. Baca Fatihah saja, doa nikah tak baca, surah tak baca. Ni apa cerita? Sembahyang turun dengan apa? Turun dengan hayat, ya, terpelihara daripada yang makruh. Jibril ajak Nabi, takkan dulu dia Muhammad sembahyang sunat dia baca Fatihah saja. Adakah dia? Tidak lah. Tidak. Tapi itu yang kita banyak buat kan? Banyak kita buat betul lah dah. Sampai ke imam-imam pun buat jangan betul. Ya.
Sampai ada di Mekah. Di Mekah pun sembahyang dulu juga. Ya Allah. Nah, kita belum habis Fatihah dia rakaat kedua. Kita baru rakaat pertama baru baca Fatihah. Nampak ya? Baca sembahyang sunat subuh kita kata. Sunat subuh tu saya buat kan. Banyak lagi kan. Sunat subuh tu sangat penting. Walaupun Nabi kita peringatkan, ringan sunat subuh tu ikut dalam kitab I'anatul Talibin. Syarah Miftahul Fatihul Mu'in. Rakaat pertama lepas Fatihah, kita baca surah 1 ayat 36 surah Al-Baqarah. Ikuti dengan Alam Nashrah. Ikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua lepas Fatihah ikuti dengan ayat 64 Ali Imran, ikuti dengan Alam Tarakai surah Al-Fil, ikuti dengan Al-Qul Wallah surah Ikhlas. Banyak nampak? Tapi bukan banyak mana pun ya. Tengok di kita punya panel digital panel tu, tengok situ lagi 6 minit nak tamat ya. 6 minit boleh selesai sembahyang sunat yang macam saya sebut tu. Sebab saya buat aku tu ya. Kita tengok ada 6 minit lagi. 6 minit lagi boleh lebih, dia boleh sembahyang selesai. Itu sembahyang sunat subuh. Ini tak baca langsung. Kawan yang sebelah kita tu, di mana tak tahu lah apa dia. Ya. Kita bawa Allahu Akbar kabira. Dia dah rukuk dah. Tidak ada baca apa. Masya Allah. Kita Fatihah biar dah habis rakaat kedua. Nampak nak tinggal rukuk ni. Kita baru baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dia dah baca tahiyat akhir. Cuma sembahyang sunat. Sembahyang betul kamu persembahkan kepada Allah. Dia tak faham dia menghadap siapa. Dia sedang menghadap siapa. Ya. Ini tidak ada ma'rifah. Hubungan dengan Tuhan sudah putus. Kalau ada hubungan dengan Allah, tak akan berlaku perkara. Sebab tidak ada hubungan dengan Allah. Hubungan jiwa dan tidak ada dengan Allah. Nampak? Dan dia tidak mengenal Allah dengan hakikat secara jelas. Dia tak nilai lagi Allah yang tentang maha besar itu lagu mana. Hang dah jumpa orang besar tu, hang dah pakai elok. Dia tak. Hari ni hang dah jumpa orang besar ni, orang besar tak main. Hang pakai elok. Dia buka bicara macam-macam segala baju kol asal kedai macam dia. Tak gitu kan. Pasal nak menghadap yang maha besar. Itu dunia pasal nampak mata kasar, mata batin dia buta. Ya, mata batin buta. Duduk malam-malam hari bila kita dalam gelap-gelap, malam-malam gelap-gelap ni, cuba baca zikir nama Allah. Ya Allah, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Baca yang baca dalam hati ya. Banyak-banyak ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Banyak-banyak. Susah kira lah banyak-banyak. Buat dekat mana yang boleh sampai lina. Boleh tak? InsyaAllah Allah akan buka mata batin kita. Akan ada hubungan kita dengan Allah. Boleh? Akan ada hubungan kita dengan Allah SWT. Jelas akan ada hubungan yang jelas. Bahawa kita akan ada perubahan. Ya, datang sifat apa? Sifat ihsan, muhsin dari diri kita. Itu yang pertama kita nak sebut. Ya, baik. Kemudian lanjutannya kita ambil kira tadi. Yang saya sebut tadi, bila sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tinggal yang makruh. Yang ketiga, sudah tinggal yang makruh, tinggal yang harus. Harus ni apa tuan? Ada 3 perkara yang penting dan harus kita kena buat. 3 perkara dan kehidupan kita kena. Yang pertama sekali, dah kurang tidur. Tidur kena bagi kurang. Tak boleh layan dekat mental tidur. Boleh tambah-tambah lagi waktu-waktu yang Nabi tak bagi tidur. Bila waktu tak bagi tidur, lepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari, jangan tidur. Jangan tidur orang yang tidur lepas subuh sebelum terbit matahari mengundang penyakit. Kita abang terus isi, nampak tak? Senang diserang penyakit. Ya, senang kena penyakit, nampak ya, dan akan terdedah kepada berbagai-bagai penyakit. Jangan buat kerja. Habis sembahyang subuh,
Ada masa subuh tu baki lagi isi kan. Kalau tuan-tuan tak duduk dalam masjid, buka Quran. Jangan zikir saja. Buka Quran, baca Quran dulu. Yang lain tak apa. Kalau kita balik ke rumah, habis balik pada surau pada masjid, ada baki lagi waktu subuh tu, buka Quran, baca. Boleh. Sebab Quran itulah yang akan membela kita dalam azab kubur. Nampak? Orang yang buat begitu tidak ada azab kubur bagi dia. Nampak? Baca tabarakalladzi malak tu bab lain. Itu Nabi ada sebut kan. Baca tak amal isi, jangan buat apa. Tabaraka, kita tak faham Allah sebagai tabaruk tu. Kita kalau tak ambil faham tabaruk tu kepada Allah, kita baca tidak beri kesan apa-apa. Kita kena mengaji kan tu. Surah tu dia ajar kita suruh mengaji apa yang ada dalam. Nampak ya? Intisari dia tu kita kena kuasai, bukan baca saja. Lah kita buat banyak masjid luar, photostat suruh baca yang tu ya. Takut azab kubur, bukan dari Allah, kita takut azab kubur. Jangan lebih mana. Dia baca surah tu kerana kubur, bukan kerana Allah. Tengok lebih mana. Nampak ya? Yang nak hidup dia tu bukan surah tu. Itu majaz akli dia panggil. Ya, dan istilah ilmu Al-Quran dia panggil majaz akli. Ya. Kerana melalui surah itu kamu akan mendapat berbagai-bagai macam ilmu ma'rifah yang ada dalam tu. Dalam surah tu ada rahsia ilmu ma'rifah. Ya. Tabarakalladzi biyadihi, ada di tangan Allah tu apa? Apa di tangan Allah itu keberkatan. Kita nak cari berkat tu lah. Ya. Kemudian itu tak apalah yang kata tadi ni, habis sama yang subuh kita balik ke rumah, ada sasi baki waktu subuh tu sebelum terbit matahari, buka Quran baca. Ya, seboleh-bolehnya kita baca 4 buka, boleh? 4 buka. Itu paling minimal. Kalau boleh kita baca 10 buka. Nampak? Ya. 1 bulan dah khatam Quran. Kalau buat dulu, ya. Tak boleh. Kalau kita sibuk sangat, kita bawa saat ni waktu petang, ada lagi masa. Niat Allah, ya Allah, aku tanggung, aku baca doa dulu, insya-Allah. Nampak? Aku akan lanjut kiranya kau kabulkan usia aku. Panjangkan umur aku, nanti petang aku nak baca lagi. Tambahan. Kita doa dalam baca Quran. Nampak niat itu bawa dalam baca Quran. Seolah-olah kita ahlul Quran masa itu. Nanti petang kita lapang lepas asar, buka pula. Nampak? Lepas asar tak ada sembahyang sunat. Buka baca lagi Quran. Nampak? Ya. Baru boleh. Itu cara kaedahnya ya. Betul dah. Kerana ilmu ini bukan daripada guru, tapi ilmu kena melalui pengajian secara manusiawi, anugerah daripada Allah langsung. Itu kita kena. Jadi maknanya faham di sini memberi arti bahawasanya kita kenalah tinggal yang harus. Itu yang pertama, kurang dan tidur. Kedua, kurang makan. Boleh bagi kurang makan. Nampak? Orang kata kurang lah ni, pasal PKP kurang ya. Saya daripada 84 kg turun 72 kg. Nampak? Bukan pasal kurang makan, pasal PKP tak boleh keluar makan. Malam orang tak jaga makan. Dulu mengajar orang jaga makan malam. Bila tak kerja kan malam tak makan. Kurang ya. Nampak? Turun ya. Doktor kata apa? Sihat 72. Kena turun. Ini tak mahu. Tak mahu ya tahu, tak mahu. Itu tak masuk, tak laku. Cara yang saya sebut ni, yang keliling saya ni tak laku, tak pakai. Itu satu fenomena yang berlaku. Hanya sekadar kita ikut trend saja. Kita kena usaha kurangkan makan. Nampak? Boleh makan 2 pinggan sepinggan. Boleh makan sepinggan, ambil setengah. Nampak? Ya? Doktor pun suka juga. Jadi kita boleh makan kontrol, kurang gula turun. Nampak? Ya? Berat badan pun turun. Ya, dalam 3 paket kita kurang, yang betul kurang makan. Kemudian kita kena susun kaedah makan kita. Apa yang patut kita makan, apa yang kena makan, apa yang boleh makan, apa yang jangan makan. Nampak? Itu nomor 1. Disusun dalam kitab-kitab tasawuf diajar kita. Ya. Ketiga, kurang bercakap. Boleh? 3 tu lah kita kena buat. Boleh kan? Makan termasuk minum lah ya. Makan dan minum. Hidup dan juga kurang bercakap. Kalau tidak ada perkara yang penting, jangan bercakap. Ya, tidak ada perkara yang mustahab, tidak bercakap. Tidak. Apatah lagi benda-benda yang lawak.
Dia bagi faham satu, tiap-tiap orang lelaki dah dapat, kita orang lelaki dapat nasihat daripada Tok Khatib, daripada Tok Bilal, ya. Apabila kamu kata diam kepada taulan kamu sedangkan khatib sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka dia adalah laghaut. Nampak? Kita dapat faham tak? Baru kata diam, dia tu bagus kena kata diam, dia mesti kena kata diam. Dok baca khatib baca khutbah, dia dok main telefon jadi. Punya sombong main telefon. Nampak? Bukan dalam menteri pun. Dia buat sangat dok main telefon. Saya duduk sebelah macam nak kata dia. Nak tepuk lantai kata dia jangan main. Duk tanya hang buat kita lawa dia ada lawa kita menjadi lawa lagi. Duk tunggu macam mana aku nak kata kat kawan. Nampak tak ya? Dia duk main telefon lagi. Itu soalan kita kena faham lawa. Benda-benda lawa ni kita kena faham. Ya. Jadi pendek kata, apa yang boleh kita ambil faham di sini, yang harus tu kita kena kurang. Apa kurang yang harus? Jadi yang pertama sekali yang haram tu kena tinggal total 1%, yang kedua datang yang makruh kita jauhi, dan yang ketiga yang harus kita kurangi. Jangan buat kurang ialah yang harus kan, kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, ya. Latih diri kita sendiri. Kalau kita bukan orang yang patut bercakap, jangan cakap. Pada perkara yang patut tegur, kena tegur. Tak tegur jadi syaitan bisu. Itu lain pula dah. Syaitan juga akan bisu. Sama juga lah. Jadi makanya kata musannif lagi di sini untuk kita faham. Maka disebut dalam satu riwayat hadis Nabi kata apa? Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Ada satu hadis Nabi kata, sesiapa yang beramal dengan ilmu yang ia tahu, ini syarat dia. Ilmu yang kita tahu kena amal. Ini tentang dengar perkara terang ni, kalau kita dah faham balik kena buat. Ya. Barang siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, yang dia sudah kuasai belajar, dan saya Allah akan wariskan kepadanya ilmu tentang apa yang ia tidak tahu. Nampak? Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Al-Hilyah daripada Anas bin Malik. Menurut Abu Nu'aim hadis ini dhaif, tapi kita mesti boleh guna dalam fadailul a'mal, dalam mencari kelebihan ilmu. Ya, lihat dalam takhrij hadis Al-Ihya oleh Imam Al-Iraqi ada sebutlah. Ya. Itu ada sebut hadis ini. Barang siapa beramal ilmu dia sikit. Al-Hilyah daripada Anas bin Malik. Menurut Abu Nu'aim hadis ini dhaif, tapi kita mesti boleh guna dalam fadailul a'mal, dalam mencari kelebihan ilmu. Ya, lihat dalam takhrij hadis Al-Ihya oleh Imam Al-Iraqi ada sebutlah. Ya. Itu ada sebut hadis.